Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور أنوار وسير أسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya di hadapan ni, terutamanya pada bonda saya, semoga Allah Ta'ala memberi afiah berpanjangan insya-Allah. Dan saya muliakan seluruh penonton ataupun pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah Suasana Lumayan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan juga petunjuk Allah Ta'ala untuk sentiasa istiqamah beramal dan juga memberikan kesihatan supaya kita berterusan dapat berpuasa sehinggalah akhir daripada Ramadan ini insya-Allah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah atas limpah rahim daripada Allah Ta'ala. Allah masih pilih kita lagi pada pagi yang mulia ni. Pilih pagi ni siapa? Yang duduk dalam live ni lah, yang tengok live ni. Allah pilih dia lah. Dan Allah pilih kita semua untuk duduk sebentar, membahagikan waktu kita, ataupun mengorbankan waktu kita sebentar untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap daripada masa ini, para ulama kata semuanya besok akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata guru kami, setiap daripada selain pada Allah, man siwallah adalah makhluk, termasuklah masa. Masa ni para ulama kata dia juga akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok. Pada waktu sekian-sekian orang ini telah melakukan kebaikan, wahai Allah. Pada waktu sekian-sekian orang ini telah melakukan kejahatan, wahai Allah. Waktu ini para ulama kata salah satu daripada saksi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain pada tubuh kita, selain pada makhluk Allah yang lain, antara makhluk yang menjadi saksi bagi kita besok, yakni bagi Allah Ta'ala untuk mensabitkan perbuatan kita kat dunia ni, adalah salah satunya adalah masa. Sebab tu para ulama kata bagi sudut masa ini, sebab tu kita kena jaga masa kita. Sebab tu dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam suratul Asr, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalaulah di dunia ini Allah Ta'ala hanya menurunkan suratul Asr. Apa di suratul Asr Ustaz? Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw
sabr. Para ulama kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Ta'ala hanya menurunkan surah ini sahaja, misal kata tak ada ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, Allah hanya turunkan surah Al-Ars sahaja, maka cukup bagi panduan bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Imam Syafi'i. Layaklah bagi Imam Syafi'i berkata macam tu, sebab dia antara mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni siapa? Kalau dalam bidang hadis, mujtahid mutlak ini kalau bidang dalam usul fiqh, mujtahid. Tapi pada sudut ilmu hadis, Al-Imam Syafi'i digelarkan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Saya pernah ceritakan mujtahid mutlak antara syarat dia adalah perlu menghafal 500,000 hadis ke atas serta sanad dan takhrij hadisnya. Zaman sekarang ada ke? Wallahu alam. Mungkin tak ada dah kot. Zaman Imam Syafi'i salah seorang daripada mujtahid mutlak yang mampu menghafal 500,000 hadis. Dan dia juga adalah merupakan pada guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah guru kepada Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Jadi sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratul Asr, apa yang Allah sebut? Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia ini dalam kerugian. Innal insan, para ulama kata takkid kat sini, Allah tekan, sebab tu Allah gunakan inna, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang beriman dan beramal soleh, dan menyampaikan dengan kebenaran ataupun perkara-perkara yang benar, yakni berkaitan dengan akhirat dan juga agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka ni menyampaikan dengan kesabaran. Para ulama kata keempat-empat ini memerlukan masa, memerlukan pengorbanan masa. Kalau tanpa masa kita ini, maka para ulama kata tak mampu untuk kita beriman pada Allah. Dengan masalah kita beriman pada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita dengan majlis ilmu, dengan majlis membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan masalah kita perlu beramal soleh. Dengan melalui masa ni lah kita boleh beramal soleh, dan juga kita boleh menyampaikan perkara yang benar, menyampaikan dengan kebenaran, dan juga menyampaikan dengan kesabaran. Habis mukadimah, tak panjang mukadimah ni. Ni tazkirah ringkas. Alhamdulillah, kita dah habis menerangkan hadis yang kedua melalui penerangan daripada yang mulia, yakni Syekh Maulana Zakaria Akandahlawi rahimahullahu taala, yang mana diberikan kelebihan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan mana ustaz? Apa kelebihan dia? Kita dah syarahkan sebelum ni. Apa dia? Yang pertama, saya ulang sedikit, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Itu kelebihan pertama. Dan kelebihan kedua, ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Dan kelebihan ketiga, setiap hari Allah Ta'ala akan menghiaskan syurganya dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Dan yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat dalam bulan Ramadan, dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa diperbuat oleh mereka pada bulan yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Yang ini kita dah bahaskan apa malam terakhir ini, dinamakan sebagai Lailatul Jaizah. Ini malam anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, adakah ia Lailatul Qadar? Baginda menjawab, tidak. Tidak di sini menafikan bahawa malam terakhir tadi bukan di sini bukan diisyaratkan sebagai malam Lailatul Qadar, kan, tapi malam Lailatul Jaizah. Namun seorang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerjanya. Pengajaran yang kita ambil daripada hadis ini, kalau kita lihat secara orang kata apa, secara mendalam ataupun melalui mata hati, sebenarnya melalui kelebihan yang Nabi SAW datangkan
di dalam bulan Ramadan khusus untuk umatnya, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah memberi isyarat sesuatu kepada kita. Kalau kita lihat, pertama Nabi sebut tentang bau busuk mulut orang yang berpuasa. Di sini kata guru kami, seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, mereka yang berpuasa perlu menjaga mulutnya, yakni lidahnya, daripada melakukan perkara yang tidak baik ataupun berkata perkara yang tidak baik, mengumpat dan sebagainya. Kerana apa? Bau busuk mulut mereka yang berpuasa ni dikira oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pandangan Allah tadi bukan main-main punya pandangan, tapi pandangan yang sangat tinggi. Allah memandang walaupun busuk pada mata manusia, tapi dia sangat wangi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sebut dia lebih wangi daripada bau kasturi. Seolah-olah menjadikan i'tibar bagi kita mengambil ibrah pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, kelebihan ini seolah-olah mengisyaratkan bahawa perlunya kita menjaga mulut kita. Sepatutnya di bulan Ramadan inilah bulan yang paling mulia, dan di sinilah madrasah kita, yakni tempat untuk kita memperbaiki diri kita. Seolah-olah Nabi sebut yang pertama tentang mulut, mengisyaratkan pada kita umat akhir zaman, yang mana kebanyakan di dalam bulan Ramadan yang susah untuk dijaga adalah mulut kita. Maka para ulama kata seolah-olah mengisyaratkan pada kita untuk menjaga mulut kita. Sebab apa? Walaupun bau busuk mulut pun Allah kira, Allah pandang seumpama lebih wangi pada kasturi. Jadi segan kita ni kalau kita tak jaga lidah dan mulut kita. Sebenarnya hadis baginda Nabi SAW pernah diriwayatkan yang mafhumnya, kalau kamu, kata Nabi, lebih kurang mafhumnya, kalau kita ini menjaga dua perkara. Apa dua perkara ni? Nabi kata di antara dua bibir, yakni lidah. Kemudian kita menjaga di antara dua kelangkang kita, yakni dua peha kita, yakni kemaluan kita. Nabi sebut barang siapa yang menjaga di antara dua bibir dan dua celah kangkangnya ataupun dua pehanya ini, dakhalal jannah, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jaga lidah dia dan juga kemaluan dia, kata Nabi, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Apa isyarat pengajaran yang kita ambil daripada hadis yang kelebihan kedua ini? Seolah-olah memberitahu kepada kita supaya kita ni perlu malu dengan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berpuasa, semua makhluk Allah mendoakan keampunan untuk dia. Maka kita ni malu sepatutnya bila kita keluar rumah, kita melakukan dosa. Walaupun kita duduk dalam rumah, dengan handphone ni, zaman PKP ni, dengan handphone ni, sepatutnya para ulama kata kita perlu malu. Sebab apa? Setiap makhluk Allah Ta'ala ni mendoakan keampunan, sedangkan kita berterusan melakukan dosa. Dosa apa? Bil jawarih dan juga bil batiniyah kita. Dosa zahir, yakni mata, telinga, pemikiran, percakapan, tangan dan kaki kita, tubuh kita, dan juga dosa hati kita. Para ulama kata sepatutnya kita kena malu dengan setiap makhluk Allah. Allah tugaskan pada setiap makhluk Allah, macam mana kita syarahkan, ikan yang jauh, dan jumlah ikan ini diisyaratkan oleh baginda Nabi sebagai menandakan banyaknya bilangan pendoa untuk mendoakan keampunan kita. Dan kata Maulana Zakaria, kalau ikan yang banyak ini yang jauh daripada kita pun mendoakan keampunan, apatah lagi makhluk yang dekat. Maka para ulama kata malu bagi kita kalau kita tidak menjaga setiap daripada tubuh kita. Kita berterusan melakukan dosa di dalam bulan Ramadan. Patutnya kita kena malu. Bila nak buat dosa, kena fikir, malu ni keluar rumah, pokok tengok aku, jalan raya tengok aku, batu tengok aku, semua tengok aku, semut tengok aku, nyamuk tengok aku, semua doakan keampunan. Akan tapi kita tetap melakukan dosa. Itu pengajaran bagi kelebihan kedua. Yang ketiga, setiap hari Allah Ta'ala akan menghiaskan syurganya dan berkata telah hampir masanya hamba-hambaku yang saleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Pendek kata apa? Ya, kelebihan ketiga, pada bulan Ramadan ini dihiaskan syurga bagi mereka yang berpuasa. Mengisyaratkan pada kita apa? Seolah-olah Allah Ta'ala baginda Nabi SAW mendatangkan targhib. Targhib ni apa Ustaz? Motivasi pada kita supaya apa? Memperbanyakkan amalan pada bulan Ramadan. Kalau Allah boleh mempertingkatkan perhiasan di dalam syurga bagi mereka yang berpuasa,
Apatah lagi kita. Kenapa kita tak boleh mempertingkatkan amalan kita pula? Maka malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah menghiaskan syurga kita, sedangkan kita tidak mempertingkatkan amalan kita. Dan juga dalam beberapa riwayat hadis baginda Nabi SAW, di antara bezanya darjat kita esok di akhirat, para ulama sebut antaranya kita akan berbeza antara satu sama lain. Antara dia apa dia? Adalah beza pembacaan Al-Quran. Beza pembacaan Al-Quran. Orang ni baca 10 huruf, kita baca 9. Kurang satu huruf saja. Satu huruf ni seumpama yang saya sebut subhanallah sebelum ni. Beza dia seumpama langit dan bumi. Dapat semua tu yang ketiga. Yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat dalam bulan Ramadan. Dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa diperbuat oleh mereka pada bulan yang lain. Di sini mengisyaratkan apa Ustaz? Di sini kita dapat ibrah apa? Para ulama sebut seolah-olah Allah nak bagi tahu pada kita, kita tidak lagi mempunyai alasan untuk malas beribadah pada Allah Ta'ala. Kita tidak lagi mempunyai alasan untuk kita melakukan dosa. Sebab apa? Syaitan telah dirantaikan. Kamu hanya berperang dengan nafsu kamu sahaja. Kamu hanya berperang dengan diri kamu sahaja. Maka tidak menjadi alasan untuk kita kurang beribadah pada bulan Ramadan ini. Dan yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Di sini malam Lailatul Jaizah ini mengisyaratkan pada kita apa? Seolah-olah baginda Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita, pengajaran kita perlu ambil apa dia? Kita tidak boleh berpuas hati dengan amalan-amalan setiap hari Ramadan kita sehingga di akhir bulan Ramadan. Kita tidak boleh berpuas hati dengan amal-amalan setiap hari di dalam Ramadan ini sehinggalah habisnya bulan Ramadan. Seolah-olah mengisyaratkan apa? Tidak boleh stop takat ni sahaja. Saya dah khatam Quran Ustaz sampai 27 Ramadan, cukuplah. Tak. Di sini Nabi mengisyaratkan pada kita, kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tidak boleh habis melainkan pada hari ataupun malam terakhir bulan Ramadan. Dapat semua? Itu boleh kata hikmah daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat ke ni masuk hadis kedua ni? Hadis ketiga sempat pun insya-Allah. Kemudian hadis ketiga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala an Ka'bi bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru al-minbara fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin. فلما ارتقى الدرجة ثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة ثالثة قال آمين. فلما نزلوا قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبرائيل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين. فلما رقيت ثالثة قال بعد من أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين. رواه الإمام حاكم وقال صحيح الإسناد وكذا في ترغيب. وقال السخاوي في رواه الابن حبان. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Hadrat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ni kita masuk hadis ketiga. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadirlah ke mimbar. Maka kami pun telah hadir apabila baginda naik satu anak tangga mimbar. Mimbar ni apa Ustaz? Tempat khutbah tu. Bila Nabi naik satu anak tangga mimbar, baginda berkata amin. Dan apabila baginda naik tangga yang kedua, baginda berkata amin. Dan apabila baginda naik anak tangga yang ketiga, baginda berkata amin. Apabila baginda turun, kami telah bertanya, ya Rasulullah, hari ini sesungguhnya kami telah mendengar daripada Tuhan sesuatu yang belum pernah kami dengar.
baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam ataupun Jibril alaihi salam telah muncul kepadaku dan berkata, binasalah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Maka aku berkata amin. Itu doa pertama. Yang kedua, apabila aku naik anak tangga yang kedua, dia berkata, binasalah seseorang yang apabila nama engkau disebutkan kepadanya, tidak pula dia mensalawatimu. Aku juga berkata amin. Dan apabila aku naik anak tangga yang ketiga, dia berkata, binasalah seseorang yang mendapati kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Aku berkata amin. Hadis ini telah diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim, dan kata Imam Hakim daripada sudut isnad sanad hadis ini sahih, dan juga di dalam kitab At-Targhib berkata Al-Imam Sakhawi juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala alaihim. Keterangan dalam hadis ini, Jibril alaihi salam telah memohon 3 doa kebinasaan. Dalam hadis ini menerangkan tentang doa Jibril alaihi salam. Jibril ada doa ke Ustaz? Ya, dalam hadis ini khusus di dalam bulan Ramadan telah didoakan doa yang mana dititipkan oleh Jibril alaihi salam. Doa itu doa kebaikan ke bukan Ustaz? Doa kebinasaan, yakni keburukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah mengaminkan ketiga-tiga doa itu. Bukan calang-calang ni. Doa yang didoa oleh Jibril diaminkan pula oleh Rasulullah. Bukan main-main ni. Malaikat yang doa diaminkan oleh Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya dalam doa Jibril AS? Ni kata Maulana Zakaria. Dia ialah satu malaikat yang begitu hampir dengan Allah Ta'ala, dan adalah jelas kepada kita amin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa itu bertambah makbul. Maksud Maulana Zakaria kata apa? Apa kurangnya doa Jibril? Jibril ni digelarkan ataupun diletakkan kepada martabat, antara martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam kitab-kitab para ulama kita menerangkan tentang malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana Jibril ini, dia antara pangkat derajat Jibril ni, dia antara ketua ataupun ketua bagi seluruh malaikat. Kenapa dia menjadi ketua bagi seluruh para malaikat? Sebab tugasnya yang sangat mulia, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Doa bagi ketua malaikat, doa yang didoakan oleh ketua malaikat, kemudian diaminkan oleh ketua para nabi-nabi. Maksud dia apa? Doa ini sangat makbul di sisi Allah Ta'ala. Apa yang didoa oleh Jibril AS kemudian diaminkan oleh Rasulullah, nanti kita akan baca. Sabar-sabar. Hanya Allah Ta'ala dengan limpahnya sahaja yang boleh memberi taufik kepada kita untuk menjauhi ketiga-tiga perkara tersebut, dan supaya kita terpelihara daripada semua kebinasaan tersebut. Jika tiada sebarang kesangsian lagi terhadap kebinasaan kita sendiri. Dalam setengah riwayat di dalam kitab Duri Manthur dinyatakan bahawa Jibril alaihi salam sendiri yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Dengan itu dapat diketahui bahawa perkara itu lebih diambil berat. Ada riwayat yang lain menerangkan tentang riwayat hadis ini, bahawa ditambah di dalam riwayat itu, di dalam kitab Duri Manthur, kitab hadis juga, yang mengatakan bahawa amin tadi bukan sahaja diamin dengan bersahaja daripada Nabi, tidak, tapi diminta, disuruh oleh Jibril AS untuk Nabi berkata amin kepada doa Jibril tadi. Maksud ada perintah daripada Jibril AS menyuruh supaya Rasulullah mengatakan amin bagi doa-doa yang telah didoakan oleh Jibril AS. Apa dia doa dia Ustaz? Yang mana kita sebut tadi. Pertama, golongan doa yang pertama apa dia? Golongan pertama ialah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi dia masih tidak diampunkan. Bila didatangi Ramadan, dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarah dulu. Yakni bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan seperti Ramadan itu pun masih dihabiskan dengan kelalaian. Maksud dia apa?
pertama yang didoakan oleh Jibril alaihissalam kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Apa golongan pertama yang didoakan binasa oleh Jibril ini? Pertama adalah golongan yang datang padanya bulan Ramadan. Maksud dia sempat masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tetap tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam doa binasa. Binasa ni maksud dia apa? Tidak berkat hidupnya, tidak ada kebaikan dalam hidupnya, dan hidup dia sentiasa akan kucak-kacir. Sebab apa? Dia mensia-siakan bulan Ramadan. Kemudian ditakkidkan juga, disyarahkan oleh Maulana Zakaria, antara ciri-ciri mereka yang didatangkan Ramadan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala apa dia? Mereka yang didatangi Ramadan tapi masih lagi dalam keadaan lalai. Dapat? Kemudian dalam bulan Ramadan keampunan dan rahmat Allah Ta'ala turun seumpama hujan. Oleh kerana itu sesiapa yang membiarkan bulan Ramadan berlalu dalam keadaan keburukan dan kecuaiannya yang begitu teruk sekali sehingga menyebabkan dia terluput daripada keampunan, maka masa mana lagi yang boleh menjamin keampunan untuknya, dan apa lagi yang hendak ditunggu untuk kebinasaannya. Di sini Maulana Zakaria sebut, kalaulah seorang tadi tidak diampunkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan, maka waktu bila lagi dia nak diampunkan oleh Allah? Sebab apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang dinamakan, ataupun juga para ulama namakan, kita dah kata Syahrul Mubarak, Syahrul Doa, Syahrul Quran, dan juga Syahrul apa? Syahrul Maghfirah, bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang pertama kita baca, pertengahan daripada bulan Ramadan ini adalah pertengahan daripada bulan Ramadan adalah 10 hari pertengahan ini adalah masa untuk Allah Ta'ala ampunkan kita. Para ulama kata, kalaulah Imam Maulana Zakaria sebut apa? Kalaulah tidak diampunkan di dalam Ramadan, waktu bila lagi kita nak cari keampunan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, saya boleh cari selain pada bulan Ramadan. Ini perkataan orang sombong dengan Allah Ta'ala. Allah dah bagi sebesar-besar peluang pada kita untuk meminta keampunan pada bulan Ramadan, tapi sayangnya kita tidak gunakan peluang itu. Kemudian, sedangkan jalan untuk mendapatkan keampunan ialah dengan menunaikan amalan-amalan pada bulan Ramadan seperti berpuasa dan bertarawih dengan sepenuh-penuh perhatian, dan kemudian pada setiap masa memperbanyakkan taubat dan istighfar atas dosa-dosanya. Di sini para ulama yang ditulis oleh Maulana Zakaria Syekhul Hadis menerangkan apa? Mereka yang tidak diampunkan oleh Allah, jelas apa dia? Yang pertama, mereka yang melalaikan bulan Ramadan. Apa tanda mereka yang melalaikan bulan Ramadan? Mereka tidak mempertingkatkan amalannya. Bahkan di bulan Ramadan lagi banyak amalan yang dia tinggalkan. Ni antara mereka yang didoakan binasa oleh Jibril alaihissalam. Ruginya bagi mereka ini. Dan juga Maulana Zakaria kata, pada bulan ini juga untuk kita melepaskan diri kita daripada doa yang telah didoakan oleh Jibril alaihissalam ini, paling kurang kata guru kami, kita kena memperbanyakkan istighfar. Paling kurang istighfar ni, para ulama kata paling kurang pagi 100 kali, petang 100 kali. Itu paling kurang. Paling kurang. Para ulama kata baginda Nabi SAW di dalam beberapa riwayat hadis dan juga diterangkan di dalam Al-Quran bahawa Nabi SAW beristighfar kepada Allah Ta'ala paling kurang 70 kali. Nabi yang maksum diampunkan dosanya sebelum dan selepas semua beristighfar pada Allah 70 kali. Kita istighfar 3 kali je lepas sembahyang. Itu pun malas istighfar. Malas istighfar. Lepas tu ada pula kata perkara ini Nabi tak buat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita malas nak buat, jangan kita berdalih-dalih, mendatangkan dalil-dalil yang tidak ada dalam agama ini. Tak mampu buat, tak apa. Jangan salahkan orang lain nak buat. Para ulama kata lemahnya keimanan kita. Nabi yang maksum pun beristighfar, kata ulama dalam beberapa riwayat hadis, Nabi istighfar paling kurang 70 kali. Cuba semak amalan kita, berapa banyak kali kita beristighfar setiap hari. Semaklah amalan masing-masing. Jangan semak amalan orang pula. Ni pergi pasar kan, pergi pasar raya jumpa orang, kau berapa kali istighfar? Jumpa jiran, jumpa keluarga, tanya orang pula. Jangan tanya orang, tanya diri kita. Lepas ni habis live ni, pergi depan cermin sambil-sambil sikat rambut tu, tanya,
kau ni zikri berapa banyak dah istighfar ni? Tanya. Dan para ulama juga kata sunat sebelum tidur letak tangan kita atas dahi ni macam ni, letak. Para ulama kata fikir apa amalan kita yang kita dah buat pada hari ni, berapa banyak istighfar kita kepada Allah Ta'ala, kena semak amalan kita. Wallahu a'lam. Kita terang golongan pertama dulu. Golongan kedua, ketiga kita akan terangkan selepas ni insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga Allah lindungkan kita daripada doa yang telah didoakan oleh Jibril alaihissalam. Semoga Allah isi masa-masa di dalam bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan amalan kita dan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di alhamdulillah semalam kita dah kongsikan doa berkaitan dengan ataupun doa masuk pasar. Ada yang dah amal ke doa ni? Alhamdulillah. Bagi mereka yang dah amal, tahniah. Setiap amalan ataupun ilmu yang kita pelajari, setiap daripada ilmu itu ada tuntutan. Jadi para ulama kata kalau doa yang kita belajar semua ada tuntutan besok. Tuntutan macam mana Ustaz? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Kamu dah belajar, kenapa tak amalkan? Kena cepat-cepat amalkan lah. Ustaz, musim PKP macam mana nak pergi pasar? Nantilah. Lepas PKP nanti boleh amalkan insya-Allah. Hari ni kita nak kongsikan doa patutnya semalam saya nak kongsikan doa ni, tapi semalam saya nampak lebih mustahabnya kita Allahumma salli ala Muhammad untuk berkongsi doa pergi pasar, sebab ramai hari cuti pergi pasar kan. Jadi hari ni kita kita kongsikan doa kedua. Doa kedua apa Ustaz? Sebelum ni kemarin kita kongsikan doa bangun tidur yang pertama. Saya lupa nak cakap tu doa yang pertama yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW di dalam kitab Al-Bukhari, yakni Sahihul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan tentang doa apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata para ulama, mereka yang mengamalkan doa ini cukup baginya sebagai tanda kesyukuran dia pada hari itu. Dia cukup tanda syukur dia, yang mana dia bersyukur pada Allah Ta'ala untuk di mana Allah Ta'ala telah menghidupkan dia kembali. Cukup untuk dia doa itu sebagai tanda disyukur pada Allah Ta'ala. Dapat Doa yang kedua diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Boleh ikut saya sama? Bismillahirrahmanirrahim. Doa ni bila kita bangun tidur, baca doa ni. Pertama baca tadi Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian doa yang kedua diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah, ikut saya sama Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Habis kat situ. Ustaz, macam mana dengar sama je macam doa masuk pasar? Tak sama. Ada riwayat yang lain. Yuhyi wa yumit. Biyadikal khair. Itu doa masuk pasar. Ni doa bangun tidur yang kedua diajar oleh baginda Nabi SAW. Macam lepas sembahyang juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Tambah yang belakang, Rabbighfirli. Macam mana dengar lah Rabbighfirli Ustaz? Ya, dalam semayang. Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni kan. Dalam semayang duduk antara dua sujud kita doa tu. Maka doa Rabbighfirli ni diminta juga yakni selepas daripada kita bangun tidur. Kelebihan bagi mereka yang membacakan doa ni, telah dikeluarkan hadis ini di dalam kitab
ataupun riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan juga di dalam kitab Sahih Ibnu Majah. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sesiapa yang membacanya akan diampunkan baginya. Kalau dia berdoa diperkenankan doanya. Kalau dia bangun berwuduk kemudian menunaikan solat, diterima solatnya. 3 janji juga. Pertama, mereka yang doa ini akan diampunkan oleh Allah dosanya. Yang kedua, kalau selepas dia doa dengan doa ini, dia doa hajat dia, maka dimakbulkan oleh Allah. Dimakbulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kalau dia berwuduk, kemudian dia solat dia akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ni janji baginda Nabi SAW. Dapat semua Nanti saya akan kongsikan doa tu. Mudah aja ni doa ni kan. Maka para ulama kata, semua ini memerlukan kekuatan dan kesungguhan kita. Banyak dah doa kita kongsi ni. Semuanya memerlukan kekuatan dan kesungguhan daripada diri kita sendiri untuk mengamalkan doa ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Maksud ni nanti saya akan terangkan, sebab kita dah melebihi masa ni. Mak saya, bonda saya ni nak pergi kerja dah. Jadi insya-Allah mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini kita mengambil, dan semoga ia memberikan pengajaran yang besar pada kita dan juga memberikan kekuatan pada kita untuk lebih banyak beramal di bulan Ramadan ini. Dan setiap doa yang diajarkan ini sama-sama kita doa pada Allah supaya Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita untuk kita amalkan doa yang telah kita belajar ini. Wallahu a'lam. Itu saja pada saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya lupa nak sebut, di dalam hadis ini juga menyatakan, ditakkidkan oleh para ulama, bagi mereka yang istiqamah dengan doa ini, kebanyakan daripada doa-doanya yang lain akan dimakbulkan oleh Allah, khususnya pada setiap daripada dia bangun tidur. Mudah untuk dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Antara tips dia, bacalah doa ini selepas daripada kita bangun tidur. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.